Baik, terima kasih Ryan untuk perkembangan tentang drone dari Perlis. Sebenarnya drone ini banyak digunakan untuk tujuan pertanian ataupun sekarang ini drone banyak digunakan untuk tujuan memudahkan kehidupan penghantaran barangan manusia. Jadi mungkin drone ini boleh memudahkan kehidupan manusia satu hari nanti, insya-Allah. Betul. Apapun hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita dalam satu lagi topik yang sangat penting sebenarnya berkenaan dengan kesihatan, dan untuk itu kita telah pun undang ke studio untuk bercerita tentang diabetes. Baik, nak bercerita tentang diabetes ni adalah satu penyakit tidak berjangkit tetapi boleh dikawal dan juga boleh dicegah sekiranya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Jadi untuk bercakap tentang diabetes, ubah gaya hidup, kita terus saja mempersilakan dan juga memperkenalkan tetamu kita, iaitu Dr. Aruna Chandran yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi. Baik, okey. Nak cerita tentang diabetes ni, sebenarnya kita boleh korelasikan juga dengan National Health and Mobility Survey pada tahun 2019. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan tentang apakah penemuan National Health and Mobility Survey berkenaan diabetes. Terima kasih Ismail tanya soalan itu, soalan yang amat penting. Firstly, saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput pihak KKM untuk datang berbicara pasal diabetes hari ini. Kita hari ini berbicara mengenai satu perkara yang amat penting, sebab diabetes ni menjejaskan 3.9 juta rakyat Malaysia. Kalau kita nak imagine 3.9 juta tu berapa banyak kan? Just fikir 1 daripada 5 dewasa di Malaysia terjejas akibat penyakit diabetes. Yang lebih merisaukan menurut kajian tersebut, kajian NHMS 2019, kita mendapati separuh daripada 3.9 juta rakyat Malaysia yang paras gula mereka berlebihan atau mempunyai penyakit diabetes tak tahu pun mereka ada penyakit diabetes tersebut. Itu yang lebih merisaukan untuk kami buat masa ini. Cuma sebab sekarang masyarakat di Malaysia khususnya mereka lebih memberi tumpuan tentang penyakit jantung kerana ia sebagai pembunuh utama di negara kita. Cuma apabila kita bercerita tentang diabetes, kadang-kadang seperti yang doktor katakan, mereka tidak sedar pun. Malah ada yang pada usia muda pun sudah dijangkiti diabetes ini. Jadi bagaimana implikasinya kepada rakyat kita kalau kita tidak memberikan langkah-langkah pencegahan yang terbaik supaya mereka dapat mengawal sekurang-kurangnya tahap diabetes di dalam diri mereka? Betul. Soalan yang sangat bagus, Mac. Actually, kalau kita tengok penyakit diabetes ni, bila dah ada simptom kan, bila dah ada simptom tu memang pada penyakit yang tahap penyakit yang dah parah. Kalau selalu orang tanya kepada doktor kan, doktor saya tak ada simptom-simptom penyakit diabetes. Simptom penyakit diabetes macam selalu dahaga, susut berat badan, kan, selalu terjaga malam, selalu buang air kecil. Tapi simptom-simptom ni selalu berlaku bila penyakit tu dah parah, kan. Pada peringkat awal memang kita tak akan ada apa-apa simptom. And penyakit diabetes ni kalau kita tengok implikasi macam Mac tanya tadi kan, memang akan menjejaskan kualiti hidup kita. Right? Kita menjadi bila kita dah dapat penyakit tu, kita menjadi bergantung kepada ubat-ubatan, kan. And komplikasi penyakit tu dari hujung rambut ke hujung kaki. Macam Mac cakap lagi tadi kan, menyebabkan penyakit jantung. Dia selalu 3 serangkai lah kita panggil kan. Penyakit hypertension, itu paras darah tinggi, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Implikasi. Satu, macam saya cakap tadi, kualiti hidup akan menurun. Kita menjadi bergantung kepada ubat-ubatan. Lagi satu, kita tak dapat menjalani hidup kita secara normal. Sebab akan ada sakit-sakit, kan. Lepas tu, tak dapat, kalau kita ada keluarga, tak dapat bekerja, tak dapat menjaga keluarga. Dan pada negara, menurunkan produktiviti kita sebagai satu negara. Kita anggarkan kerugian akibat penyakit diabetes ni setahun kepada negara adalah lebih kurang 6 bilion ringgit. Itu implikasi. Untuk ubat-ubatan? Bukan saja ubat-ubatan, kos kita termasuk kos rawatan, kos komplikasi dan juga akibat kematian pramatang akibat penyakit diabetes. Tadi saya cakap 6 juta ke? Actually 6 bilion. Kita agak lebih daripada 6 bilion ringgit lah. Itu kita bercerita tentang komplikasi kepada penghidupan seorang manusia ataupun seorang pesakit itu. Tetapi kita juga nak mengenali tentang simptom-simptomnya. Dikabarkan diabetes ini simptom awalnya itu tidak boleh dikesan dengan mata kasar. Perlu untuk mendapatkan pengesanan daripada doktor. Jadi simptom awal yang tidak boleh dikesan itu memberikan satu bebanan kepada keluarga dan juga pesakit. Mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan simptom-simptom. Alright, macam saya cakap tadilah, simptom yang selalu datang ni macam saya beritahu tadi, selalu dahaga, terjaga waktu malam, susut berat badan, rasa memang lesu, kalau ada luka di badan ni susah nak sembuh and all that kan.
Tapi benda-benda ni berlaku pada hujung bila dah tahap memang dah lama penyakit diabetes tu. So kalau nak kesan pada peringkat awal, satu saja kita perlu lakukan, pengesanan awal. Saringan kesihatan yang berkala. Itu yang kita selalu beritahu kepada masyarakat kita. Kalau dah hari jadi tu, instead of going and celebrating, first thing first, satu hadiah yang kita boleh beri kepada diri kita sendiri, lakukan saringan kesihatan. Kalau tak boleh ingat kan, bila last saya buat saringan blood pressure ataupun bila cek gula last, ingatlah setiap hari jadi tu, buat je saringan berkala. Boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan ataupun klinik, kalau susah rasanya tak ada waktu untuk pergi untuk menunggu di klinik kesihatan kami, pergi ke klinik swasta yang berdekatan. Kalau anda layak melalui program Peka B40, ada klinik swasta, banyak klinik swasta yang menjalankan saringan ini secara percuma untuk rakyat Malaysia. Baik, selain kita mengenali simptom tadi, satu perkara yang paling penting adalah untuk kita mencegah. Terma mencegah lebih baik dari mengubati. Kadang-kadang kita leka dengan perkara itu. Jadi untuk pencegahan itu mungkin disebabkan oleh usia orang yang dijangkiti ini tidak tentu. Ada yang muda dan ada yang sudah berusia. Jadi bagaimana kita nak melakukan pencegahan pada peringkat awal? Adakah di peringkat sekolah kanak-kanak lagi sudah perlu dididik dengan penyakit ini supaya mereka tahu apa yang perlu dilakukan? Memang soalan yang bagus, Mac. Pencegahan tu memang kita tahu memang jauh lebih baik daripada mengambil ubat-ubatan atau rawatan. And dia berbalik kepada basic lah, gaya hidup yang sihat. First thing first, gaya hidup sihat ni banyak aspek dia. Pertama, pemakanan. Kedua, aktiviti fizikal, gaya hidup yang sihat. Ketiga, menghindari dari pengambilan alkohol dan merokok dan minda yang sihat. So saya start dulu dengan pemakanan, boleh? Alright. Pemakanan lah. Kalau kita tengok pemakanan untuk bukan saja pencegahan diabetes tapi untuk pencegahan semua penyakit tidak berjangkit. Pemakanan yang seimbang tu amat penting. Alright. Bila kita tengok rakyat Malaysia ni, kita punya makan memang pelbagai. Tapi saya rasa kita boleh membuat pilihan untuk makan secara seimbang. And macam Max cakap tadi, bermula dari tahap kanak-kanak lagi perkara yang amat penting. And faktor risiko utama untuk penyakit diabetes ni kalau tengok ialah obesity. Right? Berlebihan berat badan dan obesity. Kalau tengok kat Malaysia, risau kita bila kita tengok statistik. 1 daripada 2 rakyat Malaysia either berlebihan berat badan atau obes. Berlebihan berat badan ni berlaku bila kita mengambil kalori yang lebih banyak yang daripada apa yang badan kita perlukan. Betul? And itu bergantung kepada pemakanan. Kalau makan kita seimbang, berapa ramai antara kita yang tahu mengenai pengambilan kalori, berapa banyak kalori yang badan kita perlukan. Dan pengambilan kalori ini bergantung kepada umur, bergantung kepada jantina, bergantung kepada beberapa perkara lah. Kalau lelaki dia memerlukan kalori yang lebih banyak daripada wanita selalunya. Kalau remaja yang masih membesar, pertumbuhan pesat, dia memerlukan kalori yang lebih banyak. So kita kena tahulah, kalau macam ikut berat badan saya, apakah keperluan kalori saya? Kalau saya jenis yang sedentary, saya seorang guru atau doktor berbanding seorang petani, for example, keperluan kalori saya lebih banyak. Kalau saya mengambil lebih banyak kalori daripada yang diperlukan oleh badan saya, saya akan menjadi berlebihan berat badan. So KKM kita very simple. Ada satu konsep yang kita selalu bagi tahu masyarakat, konsep suku separuh. Okey, Mac dengan Ismail pun tahu kan. Suku separuh itu yang perlu ditekankan. Cuma nak bercerita tentang pematuhan kepada gaya hidup sihat ini, kita perlu realistik lah. Kadang-kadang kita juga macam tertinggal ataupun kita kata sukar untuk mengikuti gaya pemakanan yang sebetul-betulnya itu. Dan gaya pemakanan ini juga mesti disusuli dengan gaya kesihatan fizikal juga, seperti bersenam, menyertai acara sukan dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menyeimbangkan gaya pemakanan yang sihat dengan gaya kehidupan yang sihat dengan kita kata mengurangkan aktiviti merokok, selalu bersenam dan sebagainya. Soalan bagus. So selalu kalau kita bagi general talk kepada masyarakat, soalan dia selalu, kami ibu yang sibuk bekerja, kan, ibu bapa sibuk bekerja, anak-anak di rumah, memang susah untuk makan makanan yang sihat, aktiviti fizikal. Samalah, saya ada anak kecil 3 orang, memang susah nak balik rumah tu nak masak, tapi saya rasa perkara penting yang maybe kita boleh small steps lah, kita buat perubahan secara berperingkat. Alright? Cuba mula masak di rumah. Bila kita masak di rumah, kita boleh kontrol apa yang masuk ke dalam makanan kita, the amount of
garam, gula, minyak. Kalau terpaksa pun makan di luar. For example, memang hari tu let's just say kita tak sempat nak masak, pergi makan kat luar. Satu perkara tips yang saya boleh bagi kan, kita lepas selak menu, perkara pertama yang kita buat, kita tengok minuman kan. Minuman tu selalu minuman yang bergula, for example. Tapi macam saya cakap tadi, untuk example, untuk berat badan saya, pengambilan kalori saya tak sepatutnya lebih kurang 1,600 kalori setiap hari. Tapi kalau saya ambil satu air minuman tu saja, itu dah lebih kurang 100 hingga 300 kalori. Dah saya macam, untuk saya kalori kosong kan. Memang dalam air bergula tu tak ada nutrien. So simple tips yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian. Mungkin bila kita order makanan di luar, orderlah dengan air kosong kan. So one simple thing. Lagi satu, macam saya cakap tadi, aktiviti fizikal ni memang kalau kita nak buat sebagai satu senaman, kalau susah, incorporate into kita punya daily life. Kalau macam weekdays kita sibuk, weekend dengan anak-anak tu boleh buat aktiviti beriadah kan. Anak-anak kekal aktif, kita pun kekal aktif dan cergas. So simple things yang kita boleh incorporate dalam kehidupan kita seharian. Lagi satu contoh saya nak bagi kan. Kalau kita pergi kerja, first thing kita parking kereta, masuk bangunan, kita naik lift. Alright. Kalau kita boleh incorporatekan perkara-perkara kecil macam kita naik tangga untuk sampai ke office. Berapa ramai antara kita yang buat? Betul tak? Kalau tingkat 6 tu mungkin boleh lagi lah. Boleh lagi. Tingkat tu tak tahu macam mana lah kan. Mungkin boleh separuh jalan naik tangga, slow-slow lah kan. Separuh lagi naik separuh lift. jalan naik tangga, lepas tu separuh lagi naik lift. To begin with lah. Kan? So benda-benda kecil yang kita boleh lakukan. Cuma doktor, apabila kita bercerita tentang pencegahan dan sebagainya, ya, tips-tips untuk mereka memastikan supaya mereka yang belum lagi dijangkiti ini dapat terhindar. Tetapi bagaimana pula mereka yang sudah ada diabetes di dalam tubuh badannya, nak memastikan supaya selepas itu mereka dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Ubat-ubatan itu perlu, tetapi gaya hidup dan bagaimana cara pemakanan yang sebaiknya untuk mereka supaya walaupun sudah agak terlambat kerana sudah ada diabetes, tapi mereka masih lagi boleh menjalani hidup dengan normal. Alright. Untuk pesakit diabetes ni, there is no rasa terlalu terlambat tu memang tak ada. Alright. Pada bila tahap penyakit pun kita boleh kawal. Alright. Pada tahap awal tu kita boleh kawal dengan lebih baik. Pada mungkin tahap yang dah kita datang diagnose memang dah tahap gula yang dah lebih teruk tu, kita apa cara-cara kita, gaya hidup yang kita buat tu boleh mencegah komplikasi yang lebih teruk. Komplikasi macam komplikasi buah pinggang, komplikasi mata, kabur mata and all that. Okey, macam saya cakap tadi, ubat memang kena makan. Alright. Selain daripada ubat, pesakit diabetes ni dia kata, gula saya okey. Tapi untuk pesakit diabetes bukan saja paras gula, tapi kita juga perlu mengawal paras blood pressure kita, tekanan darah dan kolesterol, dan macam tadi jaga BMI. Itu penting. Alright. So makan ubat, make sure kita jalani gaya hidup yang sihat. Ketiga, jangan lupa pergi temu janji. Sebab ada perkara yang doktor atau pengamal perubatan akan lakukan, seperti saringan komplikasi, saringan mata, saringan buah pinggang. So jangan lupa pergi temu janji lah. Temu janji tu jangan miss. Okey. Doktor, sudah semestinya kita tahu dalam kita mendepani gaya hidup sekarang ini, ramai masyarakat sudah mula buka mata ya tentang kepentingan untuk gaya hidup yang sihat. Malah ada juga yang sudah mula untuk mengambil suplemen ataupun makanan-makanan tambahan untuk membantu kesihatan. Mungkin bagi mereka yang mengamalkan kehidupan ataupun bersenam di gimnasium mengambil protein tambahan dan sebagainya. Jadi mungkin nasihat doktor kepada berhati-hati dalam memilih makanan tambahan sebagai sokongan kepada makanan sedia ada yang kita amalkan setiap hari, doktor. Betul. Soalan tu memang baguslah Ismail, sebab kita selalu tengok kan, kalau kita dalam highway, balik kita bawa kereta pun kita tengok ada advertisement suplemen dan pelbagainya. Pada pendapat saya, suplemen dalam kehidupan seharian ni bukan benda yang perlulah. Nutrition dan khasiat makanan tu kita boleh dapat dari makanan kita kalau makanan kita seimbang, berbalik kepada suku-suku separuh tadi. Kalau kita ada protein yang secukupnya, alright, karbohidrat, nasi, mi and all that secukupnya, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang secukupnya. Pada pendapat saya, if you're not somebody who is mungkin seorang yang bodybuilder yang memerlukan protein yang berlebihan, untuk masyarakat
saya rasa untuk menjalani kehidupan yang normal cukup kalau kita makan makanan yang sihat. Kalau mengambil suplemen tu, saya rasa membaca label yang kandungan dalam suplemen tersebut penting. Kadang-kadang there is always advertisement yang kata boleh pulih diabetes ataupun boleh mengurangkan berat badan dalam dalam masa 2 minggu. Kalau jadi obes boleh jadi berat badan yang normal. Kita perlu selalu ingat kalau ada magic pill untuk mengurangkan berat badan atau magic pill untuk sembuh diabetes, kerajaanlah yang first people yang akan menyarankan suplemen tersebut. Tapi memang tak ada. There is no cara mudah untuk mencegah penyakit dan gaya hidup sihat. Kita perlu lakukan apa yang kita perlu lakukan. Saya tertarik apabila tadi doktor mengatakan bahawa tidak ada pil yang boleh digunakan untuk kita nak magic merawat. Pill lah. Ya, magic pill. Jadi sebenarnya yang magic yang sebenarnya adalah kesaktian sebenarnya adalah daripada diri individu itu sendiri untuk mengawal pemakanan dan sebagainya. Cuma sebagai seseorang yang telah, saya rasa doktor pun banyak bersama dengan pesakit yang pernah dijangkiti diabetes dan sebagainya. Pasti ada cabaran yang paling besar untuk memastikan supaya rakyat Malaysia ini mereka tahu tetapi kadang-kadang tidak mengamalkan gaya hidup sihat ini. Ya, kerana saban tahun kita lihat kes meningkat dan penyakit 3 serangkai itu pun masih lagi membelenggu hidup kita. Jadi bagaimana nak memastikan supaya rakyat Malaysia ini mereka tahu bahawa mereka adalah pemangkin kepada kesihatan yang lebih baik pada masa akan datang, bukan hanya untuk pesakit diabetes saja tetapi penyakit-penyakit lain. Alright, betul. Pada pendapat saya kan, kalau kita tengok macam Mac cakap tadi, rakyat Malaysia ni memang dah tahu. Kita dah bertahun-tahun dah buat kempen kesihatan. Kan? Tapi apa yang kita dapat tahu, pesakit kronik di Malaysia, pesakit diabetes, pesakit darah tinggi, orang yang berlebihan berat badan ni, dia punya health literacy itu memang kurang daripada orang yang the general population. Alright? So memang saya rasa sebab itu mungkin menyebabkan mereka mendapat penyakit lebih awal daripada orang yang lain. So cabaran yang saya rasa paling penting untuk kita ialah untuk membuat perubahan, untuk melakukan perubahan itu ialah persekitaran hidup yang sihat. Alright? Persekitaran hidup yang sihat itu memang tanggungjawab kerajaan. Kami memang cuba untuk sebab tu kalau kita tengok sekarang di restoran tak boleh merokok kan. Kita nak menyediakan satu persekitaran sihat supaya membuat the healthy choices untuk masyarakat ni lebih mudah. So itu cabaranlah saya rasa untuk melakukan perubahan. Untuk the first step untuk berubah tu kena ada niat untuk berubah. So walaupun kita tahu ramai antara kita tahu merokok tu bahaya. Kalau kalau kita dah ada health literacy dan kita fikir kalau orang yang dah tahu tu akan berubah, tak adalah doktor yang berlebihan berat badan, tak adalah doktor yang merokok, betul tak? Tapi kita masih jumpa dalam kalangan dalam kalangan pengamal perubatan. So perubahan tu bukan benda yang mudah saya rasa, tapi satu perkara yang perlu dilakukan dan amat penting lah. Okey. Dan secara ringkasnya, kesimpulannya doktor mungkin boleh kongsikan motivasi untuk kita menggalakkan perubahan itu supaya bukan saja kita ingin melihat untuk kita menghindari penyakit, tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan juga untuk kualiti hidup yang lebih baik untuk kita, keluarga kita dan juga mungkin dalam persekitaran kita juga, doktor. Alright. Kalau kita tengok kan, tak ada ibu bapa yang nak anak mereka dewasa jadi sakit, betul tak? So saya rasa kesedaran tu penting. And sebagai saya cakap ibu bapa sebab kita nak menyemaikan the healthy lifestyle tu sejak dari kecil. So it's very important, sangat penting untuk kita memulakan take the first step sekarang so that anak-anak kita bila dewasa boleh jadi sihat dan satu masyarakat yang sihat. So itulah paling penting kita mulakan dari kecil. Kita jadikan keluarga kita sebagai satu keluarga sihat. Okey. Yang penting kurangkan pengambilan gula. Macam saya cakap tadi, buat secara berperingkat. Kalau sekarang minum teh tarik dengan 3 sudu gula, kurangkan 2, kurangkan 1. So benda-benda kecil yang kita boleh lakukanlah, tapi start now, start somewhere. Okey. Katanya kurangkan gula dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Betul. So manis senyuman doktor juga
Okey, terima kasih Dr. Aruna Chandra merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan dan Pencegahan Penyakit CVD, diabetes dan juga kanser. Okey, baik, selepas ini kita akan bercakap tentang ibadah korban. Jadi sudah semestinya ini adalah suatu ibadah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia juga, dan kita akan meraihkan bagaimana kita melaksanakan juga menyempurnakan ibadah korban ini. Semuanya seketika nanti, Mac, kita berehat seketika.